Lagi ialah Pakar Perubatan Kesihatan Awam Ketua Penolong Pengarah Kanan Denggi Dr. Muhammad Zaki Abdul Hamid. Selamat datang Dr. Zaki ke Studio 3 bersama kami pada hari ini. Baik Doktor, jika boleh kita lihat Januari hingga 28 Jun yang lalu, kes denggi dilaporkan meningkat 246% atau 31,000 kes. Mungkin ada statistik terkini untuk demam denggi ini sehingga bulan Julai pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput pihak kami. Seperti yang telah dibawakan tadi lah, kita memang menghadapi suatu situasi yang agak membimbangkanlah mengenai denggi. Dan statistik yang terkini yang kita perolehi, yang kes denggi dilaporkan sehingga minggu lepas, kita telah melaporkan sebanyak 46,674 kes dengan 87 kematian. Berbanding pada tempoh yang sama pada tahun lepas, kita hanya melaporkan 13,483 kes dengan 27 kematian. Malah pada sehingga kini, kita telah pun melebihi kes sepanjang tahun pada tahun lepas. Itu peningkatan yang seperti yang dinyatakan sebelum ni lah. Sekarang peningkatan sehingga 246% untuk kes denggi dan juga peningkatan untuk kematian juga meningkat melebihi 300%. 87 kematian berbanding dengan 27 kematian dalam tempoh sama tahun lalu. Ya. Dan ini mungkin antara salah satu sebab Perdana Menteri mengumumkan jawatan kuasa khas tangani denggi yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Mungkin ada perubahan dalam menangani kes denggi melalui jawatan kuasa tersebut, Doktor. Ya. Baru-baru ini Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan bahawa kita akan menubuhkan satu pasukan petugas khas menangani peningkatan kes demam denggi, di mana pasukan petugas khas ini akan melibatkan pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan sama-sama melaksanakan operasi bersepadu untuk menangani peningkatan kes denggi ini. Dan itu belum pernah dilakukan sebelum ini? Sebelum ini kita pernah ada jawatan kuasa yang sama 4 tahun yang lalu lah. Dan kita pun telah pun menggerakkan, dan ini adalah kali kedua kita laksanakan, dan pada kali ini mungkin lebih kita akan laksanakan tindakan-tindakan yang lebih berkesan untuk menangani peningkatan kes denggi. Dan kita nak pastikan semua tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan akan dilaksanakan sepenuhnya lah untuk menangani peningkatan ini. Dan denggi juga sebenarnya boleh dicegah jika ada kesedaran di kalangan orang awam untuk menjaga kebersihan sekitar mereka. Mungkin itu yang belum lagi menjadi kebiasaan rakyat kita, atau bagaimana, Doktor? Daripada kajian yang kita laksanakan, sebenarnya 80% daripada masyarakat ini telah pun maklum tentang penyakit denggi. Masalah paling utama adalah dari segi melaksanakan tindakan untuk menghapuskan tempat pembiakan Aedes. Dari segi pelaksanaan tu masih lagi kurang. So masih ada di kalangan masyarakat yang berpendapat bahawa tugas-tugas untuk memerangi denggi ini adalah tanggungjawab pihak kerajaan. So kita harap tanggapan ini kita dapat elakkanlah. So kita nak semua masyarakat, termasuk semua individu lah, kita mesti bersama-sama melaksanakan tugas masing-masing supaya kita dapat melaksanakan membenteras denggi secukupnya lah. Dan bercakap mengenai tahap pelaksanaan, apa lagi yang boleh dilakukan atau perkara mudah yang boleh dilakukan oleh orang awam untuk menangani ataupun menghapuskan sama sekali nyamuk Aedes ini, Doktor? Perkara yang paling berkesan dalam memerangi Aedes adalah kita menghapuskan tempat-tempat pembiakan. Yang ini adalah saya rasa tanggungjawab semua, dan perkara ini adalah perkara yang mudah. Kita sarankan supaya setiap individu ataupun setiap isi rumah cuma luangkan masa 10 minit seminggu cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes yang berada di sekitar dalam rumah dan juga di sekitar persekitaran luar rumah. So kita pastikan tiada tempat air yang bertakung, dan kita kalau ada tempat air bertakung dan ada tempat pembiakan, kita musnahkan. Dan bekas-bekas atau tempat-tempat yang berpotensi untuk menakung air itu kita
kalau boleh kita musnahkan ataupun kita elakkan, letakkan di tempat-tempat yang teduh lah, yang tidak boleh menakung air. Menghapuskan tempat air bertakung sudah kerap kali, bukan hanya sekali ataupun 2 kali, malah berulang kali. Itu peringatan daripada pihak berkuasa. Mungkin ada kawasan tertentu sebenarnya yang menjadi pilihan untuk nyamuk-nyamuk Aedes ini terus membiak, Doktor? Sebenarnya dia ada 2 jenis tempat pembiakan lah. Satu tempat yang man-made container, yang bekas-bekas yang kita buat, dan satu lagi adalah natural container. Yang natural container ni mungkin itu kita ada masalah lah untuk atasi, sebab mungkin di kelopak-kelopak daun tumbuhan ataupun di lubang-lubang di pokok kayu. Tapi yang kita pasti boleh buat adalah menghapuskan bekas-bekas yang kita buat tu. So yang ni kita selalu wawarkan supaya masyarakat, supaya yang seperti yang dinyatakan itulah, tidak membuang sampah merata-rata, terutamanya bekas-bekas makanan yang boleh menakung air, di mana itulah tempat-tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan Aedes. Selain daripada itu, yang sering kita jumpa adalah di tempat alas pasu bunga. Perkara ini sebenarnya perkara yang mudah dan kita selalu wawarkan, tapi apabila pemeriksaan yang dibuat oleh pihak anggota kesihatan, kita masih lagi menemui tempat-tempat pembiakan di kawasan itu, di tempat-tempat sebeginilah. Jadi jika kita lihat ada 84 hotspot denggi ataupun 70, di mana 74 daripadanya adalah di Selangor, Doktor. Adakah mungkin kawasan-kawasan tertentu, contohnya kawasan yang paling banyak mencatatkan kes denggi, apa mungkin tindakan susulan yang sedang dilakukan pada ketika ini? Seperti yang dinyatakan adalah hotspot yang paling banyak berlaku adalah di negeri Selangor. Dan di negeri Selangor tu bukan semua tempat lah. Yang paling utama sekali ada 4 daerah yang melaporkan kes denggi yang tinggi. Yang pertama sekali adalah daerah Petaling, diikuti oleh daerah Hulu Langat, Gombak dan juga Kelang. Dan yang paling banyak sekali melaporkan kes adalah di daerah Petaling lah. Di mana di Petaling ni dia punya kepadatan penduduk yang tinggilah di sana. So kita dapati bahawa banyak kawasan-kawasan hotspot yang dilaporkan, di mana hotspot ni merupakan wabak denggi yang berlarutan melebihi daripada sebulan. Dan melaporkan lebih daripada, ada yang sampai sehingga 100 kes di satu-satu kawasan. So yang paling utama adalah di daerah Petaling lah. Dan pada masa sekarang pihak Kementerian Kesihatan telah melaksanakan operasi bersepadu. Kita gerakkan anggota-anggota kesihatan dari pelbagai daerah dan juga pelbagai negeri akan membantu negeri Selangor dan juga di Lembah Kelang lah, terutama sekali Selangor dan juga Kuala Lumpur. So kita akan melaksanakan aktiviti-aktiviti kawalan denggi lebih menyeluruh. Operasi bersepadu yang berterusan, Doktor. Dan ada mungkin apabila kita lihat dalam usaha untuk menangani kes denggi ini, mungkin rakyat juga perlu didedahkan dengan sebenarnya asal-usul virus denggi ini, Doktor. Dan mungkin cara untuk mengatasi penyebarannya masih kurang lagi dalam masyarakat kita. Komen Doktor sendiri bagaimana? Dia sebenarnya dalam penyebaran demam denggi ini, dia ada beberapa faktor yang terlibat lah. Pertama sekali adalah virus itu sendiri. Kemudian kita ada vektor, iaitu nyamuk Aedes lah. Dan juga dari segi persekitaran. Virus tu memang telah berada di negara kita ni sejak begitu lama lah. Dan dia mempunyai ciri yang agak istimewa, di mana virus ini dia boleh bertahan dalam telur nyamuk dan malah boleh dipanggil transovaria, di mana virus ini boleh dipindahkan kepada generasi-generasi nyamuk lain melalui telur. Apabila dia menetas, telur nyamuk yang baru menetas tu terus mengandungi virus denggi. Dan pada masa yang sama di negara kita, di iklim tropika macam ni, memang sesuai untuk pembiakan Aedes. Jadi masalah yang paling
utama untuk memerangi tadi, seperti yang saya nyatakan tadi lah, kita mesti hapuskan tempat-tempat pembiakan ni. Dan jika doktor ada peringatan tegas untuk penonton Nasional 1 hari ini, apa mungkin peringatan itu, doktor? Sebenarnya selalu yang kita wawarkan lah, semua adalah tanggungjawab semua untuk memerangi wabak denggi yang melanda sekarang. Dan perkara yang paling mudah yang boleh dilaksanakan oleh semua individu, pastikan kita periksa setiap kawasan di rumah kita, sama ada di dalam rumah dan juga di luar rumah. Hanya luangkan masa dalam 10 minit seminggu. Kita cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes. Dan juga pada masa yang sama, kalau ada masalah-masalah yang berkaitan yang kita boleh lihat ada pembiakan Aedes, kita boleh bekerjasama dengan Jawatankuasa Penduduk ataupun kita laporkan kepada pihak yang berkuasa dan sama-sama menangani apa yang kita dapat itulah. Sama ada dari segi gotong royong ataupun kita minta bantuan daripada pihak-pihak berkuasa untuk melaksanakan aktiviti untuk membersihkan dan juga menghapuskan tempat-tempat pembiakan. Itu adalah yang paling kita harapkan daripada semua masyarakat, dari setiap individu. Baik, terima kasih doktor. 10 minit dalam seminggu, itu sahaja komitmen yang diperlukan daripada rakyat untuk menangani kes denggi yang semakin membimbangkan pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Denggi, Dr. Muhammad Zaki Abdul Hamid.